Puan pernah pergi ke Taif, ya. Taif ni kawasan tinggi, ya. Kawasan apa kita panggil, ya, rekreasi lah untuk orang Arab Saudi. Ya, orang Mekah dia kalau dia nak apa kita panggil nak berehat, ya, biasa dia akan pergi ke yang paling dekat ke Taif lah, ya. Jaraknya lebih kurang 94 km. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan daripada Mekah nak keluar ke Taif, tuan-tuan kena tawaf wada'. Ya, kerana jaraknya lebih daripada 2 marhalah. Ya, 2 marhalah pengiraan terbaru, ya, dalam mazhab Syafi'i ialah satu marhalah 41 km. Maknanya 2 marhalah 82 lah. Jadi kalau jaraknya lebih daripada 82, 94 kan, 93, 94, maknanya kena tawaf wada'. Walaupun ada ustaz-ustaz cakap tak ada lah apa semua, tapi ya, apa ni, pegangan kalau tengok dalam buku tabung haji, memang kalau kita keluar jarak lebih daripada 2 marhalah, kita kena tawaf wada'. Mana kita telah meninggalkan Mekah. Ya, tak pedulilah berapa jarak dia, tapi kalau lebih saja daripada 82 km, ya, sebab itu jarak yang terbaru. Seperti mana dalam kitab Fiqh Manhaji, ya. Fiqh Manhaji ni kitab fiqh Syafi'i yang terbaru lah, yang orang pakai di mana-mana, di universiti, ya, di apa kita panggil pusat-pusat pengajian. Kita pakai Fiqh Manhaji, ya. Itu karangan Dr. Mustafa Al-Bura, itu guru kepada mufti wilayah. Ya, malah buku Fiqh Manhaji itu pun diterjemahkan oleh mufti wilayah sekarang, ya, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi oleh kerana itu kita pakai yang itulah. Itu kira kitab fiqh Syafi'i yang authority lah, ya. Yang terbaru dan yang paling berautoriti. Kerana dia punya calculation dia, ya, untuk berat, timbangan, ukuran semua sebagainya, itu yang terbaru lah. Tak ada pakai kati, tahil, tak ada dah, ya. Pakai kilogram, ya, pakai liter, ya. Jadi kita pakai yang semasa, ya. Kerana fiqah ni dia dinamik sifat dia, ya. Kita kena pakai yang terbaru, jangan pakai yang lama-lama. Bukan apa kita panggil, ya. Masalahnya ialah dia punya measurement tu, ya. Dia punya calculation dia. Jadi kita tak nak batu-batu lagi, ya. Kita pakai kilometer senang, ya. Jadi berapa jaraknya? 41 km. Kalau 2 marhalah 82, ya. Maknanya kalau 3 marhalah 123 lah, ya. So itulah dia punya pengiraan terbaru, ya. Okey. Ada soalan tentang jarak? Tak ada, ya. Faham, ya. Jadi itu penting tau, sebab untuk menentukan sama ada kita boleh jamak atau qasar. Ya, sebab dalam perjalanan kita kena tahu, jangan main boleh kot tak mau, ya. Sebab dalam hidup ni kita kena pasti, ya. Kalau tak pasti pun kita kena kuat sangka, ya. Dalam agama ni dia mesti yakin tu 100%, ataupun zon tu ialah, ya, zon tu berapa, ya. Zon tu maknanya kurang daripada 100%, tapi lebih daripada 50%. Sebab kalau 50% kita panggil syak. Ya, syak tu maknanya batal ke tak ke, rakaat ketiga ke keempat tu selalu kan, 3 ke 4, ya. Itu syak nama dia. Jadi kalau kita syak, kita kena ambil yang yakin. Jadi kalau kita apa ni berbelah bagi 3 atau 4, kita kena ambil yang yakin. Yang yakin ialah 3 kan, yang 4 tu kita syak. Jadi kita 3 tambah je 1 rakaat. Kalau kita tawaf pun sama, kita kata 6 ke 7, ya. Tak apa, tambah saja 1. Ya, jangan bergaduh suami isteri kat tengah-tengah tempat tawaf tu, ya. Tak payah. Sebab apa? Sebab dalam agama ni dia macam tu, ada kaedah dia. Boleh, ya? Okey. So balik pada cerita Taif kawasan tinggi, highland, ya. Jadi orang yang duduk kat situ kita panggil highlander. Ya, highlander maknanya orang yang duduk kawasan tinggi, dan mereka ni sepatutnya orang yang tempat sejuk kan. Patutnya pemikiran pun lebih lapang, tenang, ya. Sebab kawasan sejuk. Tetapi, ya, rupanya sangkaan Nabi tu meleset. Kerana apa? Kerana mereka baling batu kepada Nabi. Ya, ini antara kita kata apa ni, tempat dakwah yang menyebabkan Nabi rasa sedih lah, ya. Kerana apa? Kerana mereka baling batu kepada Nabi. Ya, sedangkan mereka tak dengar lagi dakwah Nabi. Ya, sebab bila Nabi sampai, Nabi bertemu dengan ketua kabilah. Macam itulah, ya. Kita kalau masuk satu kampung, kita jumpa dengan tok 4 dia lah, dengan pengulu dia, ya, ketua kampung, ataupun dia punya apa kita panggil, ya, dia punya pengerusi persatuan penduduk kita kata. So Nabi buat benda yang sama lah, tetapi, ya, dia punya apa ni, pemimpin-pemimpin dia tak mau terima Nabi.
Jadi bila mereka tak mau terima Nabi, mereka arahkan budak-budak kecil, ya, orang tak siuman untuk baling batu kepada Nabi, ya. Dan Nabi berlumuran darah, kita tahu, kita pun dah baca munajat Rasulullah. Nabi all out, ya, masa Nabi munajat. Pengajaran dia ialah kita kalau doa dengan Allah pun kena all out. Jangan apa kita panggil, ya Allah kalau nak terima terimalah, kalau tak pun taklah. Tak boleh macam tu. Doa dia kena all out. Ya, kita kena berkata, ya Allah aku sungguh-sungguh, aku minta, aku harap. Ya, Nabi macam tu, Abu Bakar macam tu. Jadi kita belajar daripada mereka, ya. Jadi Adas, ya, apa ni, bila mendengar munajat Rasulullah, timbul, ya, rasa kemanusiaan daripada Utbah dan Syaibah. Ya, Utbah dan Syaibah ini adalah dua VIP Mekah yang benci Nabi. Ustaz perkenalkan Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah. Beliau adalah pemimpin, salah seorang pemimpin Mekah, dan beliau adalah bapa kepada Hindun. Bapa kepada Hindun. Hindun kita kenal adalah isteri kepada siapa? Hindun isteri kepada siapa? Perempuan Abu Sufyan, ya. Jadi Abu Sufyan salah seorang pemimpin muda Mekah, ya. Utbah bapa mentua dia. Jadi Utbah ni orang kaya. Memang orang Mekah kebanyakannya orang kaya. Yang kita sebut selalu kan, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, ya, bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ni adik-beradik. Utbah abang, Syaibah adik. Dua-duanya mati dalam perang Badar nanti. Ya, masa mula-mula, round pertama dah mati dah tuan-tuan. Round pertama, patutnya nak mati round 10 ke boleh tahan lah kan. Round pertama mati dah. Ya, kerana mereka, ya, mereka mencabar, ya, para sahabat untuk berlawan satu sama satu. Ya, sebab kita kena ingat dalam peperangan bukan terus perang, datang-datang terus apa ni, apa kita panggil, lawan pedang, bukan. Nanti dulu mula-mula, ya, biasanya Nabi akan dakwah dulu. Kalau dakwah mereka tak mau terima, maka akan ada pertandingan syair dulu. Ya, sebab tu Rasulullah ada penyair Rasulullah, ya. Seperti mana orang Quraisy pun ada penyair dia. Sebab itu dalam Quran ada satu surah namanya surah Asy-Syu'ara. Syu'ara, pernah dengar kan? Surah Asy-Syu'ara. Surah berapa tu dalam Quran? Asy-Syu'ara. Surah yang ke-20, ya. Surah yang ke-20 surah yang ke-26, ya. Surah 26. Ya, Ustaz dah tolong habis dah tu, ya. Dah tentu surah yang ke-20 tu bukan 7 lah, bukan 8, bukan 9, ya. Ada 2 je, 4 ataupun 6 kan. Patutnya dah boleh jawab dah, ya. Jadi surah 24 tak boleh, sebab surah 24 surah An-Nur. Orang perempuan kena bacalah surah An-Nur. Orang perempuan kalau malas-malas baca pun, ya, paling malas baca pun surah An-Nisa kena baca. Kalau malas nak baca 30 juzuk tu, paling kurang surah An-Nisa, surah 4 kan kena baca. Surah An-Nur kena baca. Ya, surah 24, surah At-Talaq kena baca. Sebab itu surah yang kita kata kebanyakan hukum hakam dia berbincang tentang isu perempuan. Jadi orang perempuan kena tahulah. Ya. Jadi surah An-Nisa memang kena bacalah. Ya, macam wajib bacalah. Ya, surah An-Nur, surah 24 pun kena baca. Dan surah At-Talaq. Surah At-Talaq surah yang ke berapa tu, ya? At-Talaq 60 berapa tu? 65 ni. Surah An-65 rasanya, ya. Cuba tengok balik. Betul tak, ya? Okey, itulah surah-surah yang kena baca semua surah. Tapi kalau dah tak berrajin, bukan malas, tak rajin, ya. Maka bacalah 3 surah tu. Sebab itu cerita tentang perempuan. Ya, hak-hak perempuan, hukum hakam berkaitan dengan perempuan, ya. So kena bacalah. Jadi antara surah An-Nur tu, lepas surah An-Nur, ya, ada surah Al-Furqan 25, 26 surah Asy-Syu'ara. Cerita tentang para penyair, ya, yang mereka ini menjadi lidah rasmi kepada kabilah-kabilah, ya, mana juru cakap. Mereka jadi spokesman, juru cakap. Jadi dalam dalam masyarakat, budaya masyarakat Arab, mereka memang terkenal dengan syair. Dan syair-syair yang menang dalam pertandingan tahunan, dia ada annual competition dia. Jadi penyair yang menang, syair dia akan digantung di Kaabah. Ya, so makna pengiktirafan lah tu. Ya, setahun tu sampai tahun depan ada pertandingan lagi, ganti pula. Ya, dia ada dia punya, kalau kat Malaysia kita panggil AJL dia lah, AJL, ya, anugerah juara lagu macam tu seolah-olah. Ustaz nak bagi gambaran sebab nanti pun tuan-tuan tak tahu, ya. Tuan-tuan tak duduk kat Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah kan umrah saja kan, ya. Jadi macam tu, tiap-tiap tahun tu ada yang menang. Jadi oleh kerana itu, penyair bagi masyarakat sekarang tak ada lah. Sekarang takkan ada pula sekarang, ya. Ni dululah. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka ni
budaya mereka bersyair dalam majlis-majlis perayaan, dalam peperangan pun syair juga. Jadi bila orang Quraisy bersyair, Nabi kena jawab balik dengan syair. Ya. Macam kalau kita kata macam orang Melaka kan, orang Melaka kan pantun. Walaupun yang datang tu bukan orang Melaka tu. Perempuan tu orang Melaka, lelaki tu daripada Kuang, Jawa, ya. Tak peduli, pantun juga. Nak buat macam mana, terpaksa carilah. Ya, juara masa sekolah dulu kan, ya. Siapa juara kita pun kata tolonglah pak cik. Ya, ni pergi Melaka ni, ya. Dia kata saya pun bukan orang Melaka, dia kata, ya. Tak pandai nak buat, kena pergi juga. Nak buat macam mana? Hentamlah pantun 3 kerat 4 kerat, suka hatilah, ya. Yang penting pantun. Macam itulah ibarat dia. Jadi Nabi telah pilih beberapa orang penyair yang telah berhijrah. Maksudnya asalnya mereka jahiliah. Dulu masa mereka syair pakai dia punya tema dia tentang arak, tentang perempuan, ya, tentang benda-benda yang apa kita panggil, ya, yang tak patuh syariah lah. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka telah mengubah tema dia. Jadi tema dia tema-tema kemanusiaan, tema peperangan, tema motivasi, semangat dan sebagainya. Macam itulah, ya. Jadi Nabi ada 2 tukang syair yang paling hebat. Yang pertama daripada Mekah, yang kedua daripada Al-Madinah. Ya, daripada Mekah dan Madinah. Yang ini jarang kita belajar sebab kita tak ambil peduli. Tak boleh, ya. Apabila dia berkait dengan Islam, kita kena ambil peduli. Kita tak boleh, ya, sekadar kata lah bukan penting sangat pun, ya. Tak, ya, dia penting. Sebab Quran sebut satu surah kan, surah Asy-Syu'ara. Bila Quran sebut, maknanya signifikan. Ya, bukan important lagi, signifikan, ya. Penting. Jadi siapa dia? Nama dia Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit. Hasan tu double S. Ya, bukan Hasan lain, Hasan lain. Ya, jadi Hasan, ya, Hasan tu lebih ni lagi. Ya, lebih apa kita panggil? Dia lebih lagi daripada Hasan. Hasan tu makna baik. Hasan tu double baik lah. Ya, Hasan bin Sabit itu penyair Rasulullah. Dia ni orang tua dah. Ya, sebab dia lahir sebelum Nabi. Dan ketika Nabi wafat, dia masih hidup lagi, panjang umur dia. Ya. Nombor 2, nama dia ialah Abdullah bin Rawahah. Ya, perempuan kena salin. Ini masuk dalam final exam nanti insya-Allah, ya. Jadi kena salin lah. Belajar menyalin nota tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab pasal dalam usia-usia begini kita punya kekuatan ingatan tu kurang. Jadi bila kita salin, kita dengar, kita tengok, ya. Dan kita salin, insya-Allah diingat. Ya. Hasan bin Sabit dengan siapa? Dengan Abdullah bin Rawahah ni, penting ke kita belajar tentang dia? Penting sebab mereka ni ahli syurga. Ya. Jadi bila dia ahli syurga, kita kena belajarlah macam mana dia boleh jadi ahli syurga. Dia penyair je, ya. Sebenarnya mereka bukan sekadar penyair, mereka juga pahlawan perang. Ya, Abdullah bin Rawahah. Nanti jilid yang ke berapa tu, ya? Jilid yang kedua kita akan baca tentang Abdullah bin Rawahah syahid dalam peperangan Mu'tah. Ya, perang Mu'tah kalau kita tengok peta, ya, tapi peta ni kecil, tak berapa nampak lah. Ya, kalau tuan-tuan nanti boleh beli peta yang Timur Tengah aja pun bagus, ataupun enlarge kan aja. Ya, maknanya pergi Timur Tengah sebab cerita sirah ni tak ada Papua New Guinea, Surabaya, tak ada. Dia tak ada masuk. Boleh faham, ya? Jadi oleh kerana itu fokus kepada, ya, yang ini alhamdulillah daripada tak ada memang baguslah kan. Ni Kak Rozi dah beli, nanti Kak Rozi marah ustaz pula, ya. Jadi ambil yang Timur Tengah saja. Timur Tengah tu maksudnya, ya, maksudnya daripada Iraq tu lah, ya, Yaman, Arab Saudi, ya, Iraq, kemudian JPLS lah. JPLS tu Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. JPLS, ya. Negeri Syam. Dulu kan kita panggil negeri Syam kan, ya. Tapi negeri Syam tu sekarang sudah terpecah menjadi 4 negara merdeka. Negeri Syam, ya. Dulu negeri Syam kita panggil. Mana negeri Syam tu ni lagi? Ya. 4 ni kan. Jordan, ya, Palestin ni Pulau Putih sebab tu Pulau Israel. Tak ada Israel. Ya. Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Dia ada 4, ya. 4 negara moden lah. Dulu satu negara, satu wilayah dia panggil negeri Syam. Tetapi bila British dan Perancis datang, dia telah divide and rule lah. Ya. Jadi Jordan, Palestin dah jadi British, ya. British ambil.
Manakala Lebanon dan Syria Perancis ambil. Ya, sebab tu bahasa kedua di Lebanon dan Syria ialah French. Ya, mereka cakap bahasa Perancis. Tapi kalau di Jordan dan Palestin English. Ya, jadi sebab tu orang Jordan dan orang Palestin dia punya English lebih bagus berbanding dengan orang Lebanon, ya, Lebanese dengan Syrian. Kurang sikit English dia. Boleh juga tapi kurang lah, ya. Pasal mereka telah dijajah oleh Perancis. Alhamdulillah. Jadi bila dijajah oleh Perancis, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya bahasa pun terkesan macam kita kan. Kalaulah kata Belanda jajah kita sampai merdeka, mungkin kita cakap Belanda lah tuan-tuan. Ya, seperti mana Indonesia kan. Jadi banyak istilah perkataan dalam bahasa Indonesia tu daripada Belanda. Dan ramai pelajar-pelajar Indonesia yang sambung belajar di Belanda ataupun Jerman. Sebab Jerman dengan Belanda dekat-dekat. Ya, macam kita kata bekas presiden, ya, siapa kita panggil, B.J. Habibie kan. B.J. Habibie dia aeronautical engineer kan, dan beliau graduate daripada Jerman, ya, daripada Germany, ya. Sebab Germany dengan bahasa Jerman dan bahasa Belanda tu ada persamaan, ya. Walaupun tak sebiji sama tapi ada persamaan. Orang yang boleh bahasa Jerman senang belajar bahasa Belanda, orang yang boleh bahasa Belanda senang bahasa Jerman, macam itulah. Okey, jadi ada tengok kan cerita B.J. Habibie, ada tengok Habibie dan Ainon, pernah tengok cerita filem, ya, bagus cerita dia, cerita motivasi macam mana dia berjaya, ya, membuktikan kepada barat bahawasanya orang Melayu, orang Nusantara bukan calang-calang orang, ya, pelajar-pelajar yang cemerlang semua. Dan beliau bukan sekadar cemerlang dalam bidang kejuruteraan, tapi beliau juga seorang pemimpin yang berwibawa, ya. Tengok cerita tu, menarik ceritanya, ya. Tajuknya apa tadi? Habibie dan Ainon kan, Habibie dan Ainon, ya. Dua-duanya telah meninggalkan kita lah. Pak Habibie baru meninggal, tapi Ainon sebelum tu kena kanser kan, ya. Menarik ceritanya tuan-tuan, ya. Dan lakonan pun hebat, ya, oleh siapa pelakon lelaki dia tu, Reza, ya, Reza Rahadian, ya. Yang perempuan tu yang isteri bekas ni, ya, Allahyarham siapa Ashraf Sinclair kan, isteri dia, ya. BCL tu Bunga Cinta Lestari, ya. Tuan-tuan jangan baca Quran je tuan-tuan, baca Quran, baca hadis kan. Kena tahulah juga perkembangan dalam dunia ni, ya. Kawan kata Bunga Cinta Lestari tak kenal, Bunga Cinta tak pernah dengar pula dia kata, ya. Bunga biasa, ya. Itu, ya, penyanyi, ya. Dan dia punya lagu dia pun bagus, ya. Dia punya OST tahu kan? Apa OST? Apa OST Haji Yaakob, ya. Dia punya apa? Original soundtrack dia, maknanya lagu tema dia, ya. Macam kita kata cerita haji, ya, cerita tentang di bawah lindungan Kaabah. Itu daripada novel Pak Hamka yang diangkat menjadi filem, ya. Kita panggil, ya. Lakonannya bagus, ya, dan ceritanya menarik, ya. Di bawah lindungan Kaabah, bagaimana orang yang kita panggil, ya, sangat mendambakan haji dan umrah tu pergi. Susah dulu kan naik kapal, ya. Ada yang pergi terbakar kapal, mati di tengah jalan pun ada, ya. Jadi cerita-cerita yang sangat menarik, ya, dan dia punya OST-nya menarik sebab yang menyanyi itu ialah Opik, ya, OPICK. Tuan-tuan jangan asyik to speak aja, ya. Ini Opik, ya. Opik tu penyanyi nasyid lah, penyanyi nasyid Indonesia bagus, ya. Lagu dia lagu haji tu, ya, labbaik Allahumma labbaik, usaha antara yang terbaik, ya. Sebab dia ajar kita maksud labbaik Allahumma labbaik. Kita hafal kalimah talbiyah tu tetapi kita tak tahu makna dia, ya. Jadi dalam lagu di bawah lindungan Kaabah tu, ya, digarap terjemahan, ya, supaya bila kita talbiyah tu kita ada penghayatan dalam diri kita, ya. Sedap, ya. Tuan-tuan tengoklah, ya. Kalau tak ada YouTube je lah, ya. Dalam kalau ada Netflix lagi senang boleh tengok lah, ya. Netflix pun bagus, ya. Sekarang ni Netflix ada satu cerita bagus tentang kejatuhan Konstantinopel, ya. The Rise of Power ke apa, The Ottoman lah, cerita tentang dia ada 6 episod, ya, daripada Sultan Muhammad Al-Fatih kecil sampailah dia berjaya menjatuhkan kota Konstantinopel. Tuan-tuan kena tengok, bagus cerita dia. Walaupun cerita tu orang putih buat, tapi pasal nak baca buku pun tuan-tuan perempuan bukan rajin sangat kan, ya, baca buku pun tak rajin,
Jadi tengok filem paling kurang kita dapat gambaran, ya. Bagaimana, ya. Kalau tak salahnya tajuknya The Rise of Power, macam tu, The Rise of Power, bawah tu Ottoman. Tengoklah tuan-tuan, ya. Okey, ya. Itu kalau ustaz boleh detailkan sikit. Jadi kalau balik pada peta tadi, kalau tuan-tuan boleh ambil yang timur tengah saja, lepas tu enlarge kan. Jadi ustaz boleh tunjuk lebih tepat lagi, ya. Sebab belajar sejarah kena pakai peta. Ya, sebab tu sejarah dan geografi tidak boleh dipisahkan. Ya. Apa kita panggil, ya, dia complement each other. Dia akan bantu. Ya, sebab kalau kita tak tahu lokasi macam mana? Sebab sejarah berkait dengan kejadian yang berlaku di sesuatu tempat. Tempat kita tak tahu macam mana, ya. Macam Taif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak pernah pergi Taif, tuan-tuan tak boleh gambarkan Taif tu macam mana. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi Taif, tuan-tuan boleh tahu Taif ni sejuk, tapi sejuk pada hujung tahun saja. Ya, bulan 12, bulan 1, ya. Tu sejuk lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi hujung bulan 2 macam ni, bulan 3, tu dah panas. Ya, tak sesuai lah. Okey, ya. Jadi usahakanlah, ya. Enlarge kan bahagian yang timur tengah saja. Masuklah juga Mesir, Sudan tu masuk. Mesir, Sudan tu masuklah, Ethiopia. Pasal cerita hijrah ialah cerita Afrika. Para sahabat Nabi hijrah ke Eritrea. Ya, Eritrea, Ethiopia ni semua ni. Dulu adalah negara besar ni, wilayah besar. Adalah empire besar. Ya, dulu kita panggil Empire Abyssinia, nama dia. Abyssinia. Ya, yang merangkumi Eritrea, Ethiopia, ya. Southern Sudan, ya, kemudian ada Somalia, Djibouti, ya. Itu dulu, ya, satu kuasa besar tu zaman Nabi kecil dulu. Ya, zaman Nabi nak lahir kan tahun gajah. Berlaku serangan tentera bergajah kan. Kita dah belajar masa awal dulu. Tentera bergajah tu, ya, diketuai oleh Abraha. Abraha tu kulitnya hitam, sedangkan orang Yaman tak hitam kulitnya. Ya, kerana apa? Sebab Yaman tu sebahagian daripada Abyssinian Empire. Maknanya gajah-gajah tu, sebab Yaman tak ada gajah. Sedangkan yang menyerang tu tentera bergajah kan. Gajah tu datang dari mana? Datang daripada Afrika. Pasal Yaman tu part of Abyssinian Empire. Jadi kita kena tahu dia punya senario politik dia pada masa tu. Baru sedap kita belajar sejarah, kita belajar tafsir, belajar hadis, baru sedap sebab kita tahu cerita. Sebab kalau tidak, kita akan dia hambar nanti. Ya, kita tak ada background dia, kita tak tahu cerita. Kita tak tahu Abraha tu orang mana. Ya, lepas tu kita tak tahu Balqis. Kita ingatkan Balqis tu putih melepak. Tak, Balqis tak putih melepak. Ya, sebab Balqis tu ialah anak pada Maharaja Abyssinia. Tapi dia ditugaskan untuk menjaga Yaman. Ya, Ratu Balqis cerita tentang Ratu Sabak. Ya, orang putih buat Princess Sheba dia panggil, cerita kartun. Ya, pun puan-puan tak tengok juga. Jadi ustaz tak boleh tolonglah kalau macam tu. Ya. Dia tak boleh sikit-sikit, dia kena tengok betul-betul, ya. Sebab itu pengalaman sikit kecil kan. Paling kurang kita tengok cerita Princess Sheba, ya. So kita tahulah cerita-cerita. Sebab cerita-cerita Hollywood tu kebanyakannya cerita-cerita daripada Injil. Kita Injil. Cerita Injil, cerita Taurat adalah cerita Quran. Sebab apa yang ada dalam Injil dan Taurat telah diubah oleh padri-padri mereka, oleh tangan-tangan jahat mereka. Jadi kalau kita nak tahu cerita sebenar, original dia punya original cerita dalam Taurat dan Injil, kita nak kena tengok kat mana? Quran. Ya, Quran. Sebab itu Allah buat Nabi Muhammad tak boleh membaca dan menulis peringkat awalnya, supaya orang tak tuduh Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil. Itu dia punya idea dia macam itulah. Ya. Dan tak boleh baca dan menulis bukan satu kehinaan kepada Nabi, malah satu kelebihan. Ya, kerana apa? Ya, kerana ramai orang dalam dunia ni buta huruf tapi boleh baca Quran. Buta huruf, ya, tapi boleh baca Quran. Kan kita kata mukjizat Quran tu. Ya. Okey, Adas tadi. Adas ni datang dari mana? Kena tengok peta. Adas ni datang daripada satu tempat di utara Iraq. Iraq kat mana Iraq? Cuba tengok Iraq. Warna apa Iraq kat situ? Warna apa Datuk Iraq? Datuk ada masalah ni ke? Ada terlupa bawa cermata ke? Iraq tu apa ni Haji? Iraq tu. Ya. Mana pink tuan-tuan? Purple. Ya. Jadi purple, ya. Itu Iraq, IRAQ kan. Dulu kita tak panggil Iraq, ya. Dulu Quran panggil Babil. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Nanti salin saja, jangan tengok sekarang, ya. Salin saja ayat 102.
Surah Al-Baqarah surah 2 cerita tentang ilmu sihir yang diturunkan oleh Allah melalui dua malaikat, Harut dan Marut. Tu cerita ayat 102, panjang ayat tu, ya. Ayat 102 tu hampir lebih daripada separuh muka surat. Ya, ayat 102 sebelah kiri tengok nanti, ya. 102 tu hampir 3/4 lah. Cerita tentang malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan ke dunia, yang mereka ini Allah bekalkan dengan satu ilmu namanya sihir sebagai ujian kepada manusia. Sihir kita tak boleh belajar, ya, tak boleh belajar hukum belajar sihir. Belajar sihir pun dah berdosa, mendaftar untuk belajar pun dah berdosa. Niat untuk belajar belum belajar lagi, ya. Jadi apa ni, pada zaman tu Allah buat, ya, Allah sebut satu negeri, nama negeri tu Babil, ba alif ba lam, Babil. Bahasa orang putihnya Babylon, ya. Babylon tu adalah negara lama lah, ya. Babylon tu satu empire besar lah dulu, ya. Kalau kita ingat Babylon, ya, Babylon ni ada apa ni, one of the seven wonders lah, ya. Dia ada the Hanging Garden, ya, the Hanging Garden of Babylon, ya. Itu di Iraq lah tu, Iraq lama dulu, ya. Kalau di Parsi Iran tu dia ada lain pula, ya, Persian Empire besar juga, ya, Sassanid Empire, ya, zaman dululah Cyrus the Great apa semua, ya, tokoh-tokoh ni cerita-cerita sebelum Masihi, sebelum zaman Nabi Isa, ya. Okey, jadi apa ni, Adas tadi dia datang daripada Iraq tu, utara Iraq ada satu tempat nama dia Ninawa, 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 nama lama dia. Nama barunya ialah Mosul tu di utara Iraq. Jadi Adas ni datang dari situ, ya. Agak boleh tak agak Adas ni agama apa? Kalau dia datang dari situ, agama apa agaknya dia? Dia agama apa? Majusi Parsi. Majusi di Parsi, di Iran. Ya, mereka ni beragama Kristian. Ya, dia agama Kristian kat situ, ya. Tetapi dari asalnya mereka ini adalah daripada keturunan apa ni, Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus kat situ. Nabi Yunus Iraq, ya. Nabi Yunus bukan negara Arab apa Timur Tengah ni, sebab Nabi Yunus bukannya orang Arab, ya. Daripada 25 Nabi dan Rasul, yang Arab kan berapa Kak Aisyah? Ya, berapa orang yang Arab daripada 25 tu? Adam Arab ke? Ya. Idris Arab ke? Nuh Arab ke? Ya. Haji Yaakob dah jawab Ismail bukan Arab, ya. Sebab apa Ismail bukan Arab? Sebab kita nak tahu kan, macam kita nak tahu orang tu orang mana kan, macam tuan-tuan nak tahu ustaz ni orang mana, tuan-tuan kena tahu bapa ustaz siapa dan mak ustaz siapa, ya. Dia orang kata ustaz ni orang Kelantan kot, ya. Sebab ustaz-ustaz kan banyak Kelantan kan, ya. Kalau tak pun mesti orang Terengganu. Entah satu kampung dengan datuk ni, dia kata, ya. Kena tengok bapa ustaz tu siapa dan mak ustaz siapa, ya. Ustaz kata bapa ustaz asal daripada Meru Kelang, kan. Mak ustaz daripada Sungai Buloh tu dia ni lah, tak pasti sebab Sungai Buloh tu dia ada Jawa, dia ada Minang, dia ada Banjar, dia ada Melaka, ya. Kuang ni dia melting pot, dia kita panggil melting pot, ya. Kuang ni dia terkenal dengan apa kita panggil, ya, dengan lemang dulu, lemang. Kalau tuan-tuan pun tapi itulah tuan-tuan duduk sini kan tak tahu cerita, ya. Kalau pasar Cokit Road tu, ya, pasar Cokit kan belakang tu, ya, biasa orang akan cari lemang kuang. Pasal orang kuang yang pandai masak lemang ni orang mana? Ya, tapi apa ni, kabilah mana? Bukan orang Jawa boleh masak lemang, tapi orang Jawa taklah pandai sangat masak lemang. Orang Minang. Sebab di Kuang tu ada satu kampung namanya Paya Gombak, nama dia. Nama kampung tu, ya. Kampung Gombak lah, ya. Orang panggil Paya Gombak sebab kawasan tu paya, sebab dia kawasan sawah padi. Tuan-tuan kena tahu cerita sejarah dia. Ya, sebab tu Ustaz boleh cerita on and on, Ustaz boleh cerita, ya. Pasal Ustaz tahu sejarah dia, ya. Jadi apa ni, orang Minang memang pandai masak, ya. Malah kalau hari raya orang Jawa akan minta orang Minang tolong masakkan lemang. Memang power. Sedap daripada yang mana Bentong ke apa tu kan, yang Bentong ke apa nama kan, ya, Bentong ke mana entah, ya, kat area sana lah, ya. Tok Ki, ya. Lebih sedap dari Tok Ki tu pun sedap, yang ini 3 kali lagi sedap.
Tapi dulu orang tu pun dah meninggal. Ya, dah meninggal lah orang dulu. Sebab bila anak-anak ni dah kurang lah. Sebab anak-anak ni dah kerja lain kan. Anak ni dah jadi chartered accountant kan. Anak dah jadi benda lain. Jadi dia tak ada mahir macam mak bapak dia. So itulah cerita dia ya. Jadi kalau tuan-tuan tahu bapa ustaz orang Meru, dah boleh agak dah. Ya, Meru. Sebab Meru tak ada. Meru bukan orang Bugis duduk kat situ. Ya, dah boleh agak lah. Ya, takkan ustaz orang Kelantan. Dia kata mungkin mak ustaz orang Sungai Buloh, bukan orang Kelantan. Jawa juga. Jadi Jawa campur Jawa kuasa dua, ya. Ya. Lepas tu dia tengok pula muka ustaz apa semua kan, ya. Dia kata muka memang muka Jawa, ya. Mesti muka Jawa punya, ya. Kalau muka dia bujur sirih tu bukan, ya. Tu mungkin orang Kelantan, ya. Tapi muka bulat biasanya orang Jawa lah. Tak ada lain lah, ya. Okey, tapi tak pula dengar ustaz bila bercakap tu bunyi Jawa, memanglah tak jumpa dia punya kabilah dia, kabilah. Jangan cakap geng. Tak main geng-geng ni, kabilah dia, ya. Cuba jumpa kabilah dia kan, ya. Dia bercakap lah, ya. Okey, alhamdulillah ustaz masih boleh cakap Jawa, boleh. Tak adalah pandai sangat, pandai cakap Arab lagi. Ya, tapi apa ni kita kata, ya, boleh lah, ya. Boleh lah. Setakat nak temberang kat tuan-tuan dan perempuan ni boleh lah. Ya, tak ada hal lah, ya. Okey, ya, selesai. Balik pada siapa tadi, Adas. Adas orang situ. Ya. Orang situ asal-asalnya agamanya ialah agama Taurat. Pasal Nabi Yunus. Ya. Sebab Nabi Yunus tu Bani Israel. Nabi Yunus Bani Israel. Nabi Yunus tu datang daripada keturunan Bunyamin. Tuan-tuan kena tahulah Bunyamin. Bunyamin ni adik siapa? Adik Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tu Bani Israel, Bunyamin mestilah Bani Israel juga. Daripada keturunan Bunyamin tu, maka datanglah seorang Nabi, namanya ialah Yunus alaihissalam. Dan Yunus ni duduk di utara Iraq. Ya. Sebab kita tahu Bani Israel ni dia bersepah-sepah seluruh dunia. Dia ada dia punya apa kita panggil? Ada ya, diaspora dia panggil kan? Diaspora. Mana ada sana sikit, sini sikit, ya. Ada banyak tempat. Di Eropah ada, di Turki, di macam-macam tempat ada. Jadi beliau ya, oleh kerana dia hidup selepas zaman Nabi Isa, Adas tadi, mula-mula mereka ni agama Taurat lah. Tapi bila datang Nabi Isa, sebahagian orang Iraq tu menganut agama Nasrani. Pasal Nabi Isa kan Bani Israel yang terakhir. Nabi Isa ni the last, ya, apa kita panggil, ya, Nabi terakhir lah, ya. The last messenger, ya, from Bani Israel, Nabi Yunus lah. Jadi mereka ni agama Nasrani. Tetapi oleh kerana tempat dia susah, maka dia hijrah ke Mekah untuk bekerja. So dia bekerja lah kat ladang ni. Ni cerita dekat ladang apa ni? Takkanlah ladang kurma, no, Taif tu. Ladang anggur, ya. Bukan di Madinah ni. Ni di Taif. Jadi dia bekerja di situ. Jadi apabila Nabi munajat, Nabi punya munajat tu didengar oleh Tokir tu tadi, tuan punya kebun tu, Utbah dengan Syaibah ni. Ya, Utbah dan Syaibah ni benci pada Nabi. Tapi bila dia tengok Nabi berdarah-darah kan, kena baling batu, ya. Dia bagi peluang Nabi, tapi dia tak bercakap dengan Nabi. Dia pakai orang ketiga lah. Orang ketiga tu Adas tadi lah. Dia kata, Adas kau pergi panggil lelaki tu, ya, suruh dia berehat kat tempat kita. Tak sampai hati. Ya. Kalau musuh pun tak sampai hati dengan keadaan Nabi, maknanya apa? Maknanya parah Nabi tu. Parah keadaan dia, luka-luka kan. Kemudian, ya, dia pun suruh pekerjanya Adas supaya membawa anggur kepada Rasulullah. Dia bawa lah. Kita panggil apa kalau anggur ni, kita panggil apa? Segugus anggur, ya. Masa Nabi nak makan, ya, sebelum makan Nabi sebut bismillah Nabi sebut, ya. Jadi Adas pun tercengang lah sebab dia tak pernah dengar orang Mekah sebut bismillah, ya. Dia tak pernah dengar. Jadi yang biasa dia dengar bismikallahumma ada. Itu memang masa perjanjian. Ingat tak Nabi pernah kena boikot Bani Hashim kena boikot selama 3 tahun. Ya, tak boleh perniagaan, tak boleh berkahwin, tak boleh, semua tak boleh, ya. Maknanya kalau ada perkahwinan antara kabilah, mereka tak boleh terlibat. Ya. Jadi masa 3 tahun tu ada perjanjian. Perjanjian tu akhirnya dimakan oleh anai-anai. Ya, perjanjian yang dimakan oleh anai-anai tu ditulis pada apa kita panggil kulit kambing dan diletak dalam Kaabah. Akhirnya bila mereka tengok, ya, tulisan tu telah dimakan. So maknanya perjanjian tu terbatal lah pasal tak ada bukti. Kan dah kena makan. Ya.
Yang tinggal bismikallahumma saja. Lafaz bismikallahumma, ya. Itu panjang cerita dia, Ustaz ringkaskan saja sebab kita apa kita panggil, ya, kita cerita lanjut saja. Jadi dia tercengang. Dia kata ucapan ini tidak pernah disebut oleh penduduk negeri ini. Maknanya orang Mekah tak pernah sebut bismillah tu. Rasulullah ni genius, ya. Bila Rasulullah dengar dia cakap macam tu, Rasulullah kata ini mesti bukan orang sini. Rasulullah pun tanya, ya, apa ni, Nabi tanya, kau daripada mana, where are you from, Nabi tanya, ya, agama apa, ya, Nabi tu tanya. Kata Adas, aku seorang Nasrani. Nasrani agama Nabi Isa lah, agama Injil, ya. Dan aku datang daripada Ninawa. Ninawa tadi kat mana tadi Ninawa? Di utara Iraq, ya, utara Iraq, bukan Iraq saja, ya, utara Iraq. Sebab utara Iraq ni, ya, dia banyak orang ni tadilah, ya, Bani Israel, ya, macam di Iran. Di Iran pun banyak orang Yahudi di Iran, ya. Di Iran ni banyak, ya, di apa kita panggil, di Isfahan antaranya. Isfahan ni memang dia ada apa kita panggil macam perkampungan dia. Malah akhir zaman nanti, dalam hadis akhir zaman, hadis yang sahih, Nabi sebut nanti bila Dajjal keluar, Dajjal dah keluar tapi dia belum dibebaskan lagi, masih terbelenggu. Bila Dajjal terlepas daripada belenggu dia akan diikuti, disokong oleh 70,000 tentera, ya, orang-orang Yahudi. Daripada mana? Daripada Isfahan. Itu memang Nabi sebut dalam hadis, ya. Sebab tu sampai sekarang, ya, Iran tu ada kelompok penduduk dia tu orang Yahudi. Dan sebahagian daripada menteri kabinet apa kita panggil di Israel tu, sebahagian mereka family dia datang daripada Isfahan. Mereka orang Iran, ya. Sebab tu Iran dengan Israel ni sebenarnya dia ada main drama aja sebenarnya, ya. Ni semua tembak-tembak apa semua tu main drama saja, ya. Sebab apa? Sebab dia ada orang-orang Yahudi dan orang Yahudi ada family dekat sana, ya. Jadi maksudnya dia ada perkara yang mungkin kita tak tahu, ya, orang Syiah. Sebab tu, ya, sebab mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita tuan kena faham, ya. Dan orang Syiah ni ada satu pegangan dalam akidah dia panggil taqiyah. Taqiyah ni maknanya berpura-pura untuk menyelamatkan diri, ya. Sebab tu kita kena hazar lah, ya, kena berjaga-jaga. Sebab dia boleh pasal tadilah dia taqiyah. Taqiyah tu dianggap sebagai perkara yang dibenarkan dalam agama dia, ya. Dia boleh berlakon aja, ya. Jadi boleh menyamar saja, ya. So kena berhati-hatilah kita kata, ya. Sebab dalam agama ni kena macam tu. Okey, ya. Jadi Rasulullah kata kalau Ninawa itu kampung seorang lelaki soleh, ya, namanya Yunus bin Matta. Maknanya Nabi punya general knowledge memang power lah, ya. Jadi bila Ustaz sebut je Bunga Cinta Lestari tahu, ya. Bila kita sebut di bawah lindungan Kaabah tahu. Macam tu maksud dia, ya. Jangan asyik surah-surah dalam Quran aja kan, ya. Jadi jangan macam tu, ya. Kena luaskan sikit kita punya ufuk pemikiran kita, bacaan kita, ya. Kena bacalah, ya. Readers Digest masih baca tak? Masih baca ke tak baca dah? Tak baca dah, ya. Tak sempat nak baca, ya. Jadi baca apa? Dan oleh kerana tak baca Readers Digest, tak baca tu, baca apa? Ya, YouTube aja tak baca pun, kena baca juga. Pilih-pilih lah cerita-cerita yang bagus. Reader Digest tu bagus, ya, sebab dia dah digestkan tau. Kita beli yang digested lah, ya. Yang panjang-panjang sangat, yang dah digest, senang, ya. Okey. Jadi sebab apa? Sebab apa ni, ada benda-benda yang kita kena tahulah dalam, sebab kita tak sempat nak baca semua, ya. YouTube tu bagus, ya. Terutamanya kalau kadang-kadang dia hantar, kalau macam Ustaz hantar siapa-siapa dah hantar, macam-macam bahan ada, ya. Dia pun tak perkenalkan diri. Ya, Ustaz tanya ni siapa ni? Ini salah seorang pelajar Ustaz, dia kata, ya. Yalah Ustaz kata kenalkanlah diri, lelaki atau perempuan, kan, bagi tahulah, ya. Dia tak apalah Ustaz, dia kata, ya. Jadi banyak maklumat-maklumat dapat, ya. Jadi bagus juga, ya, tahu tentang tu tentang ni, kan. Macam contoh ada orang hantar, mungkin perempuan pun dah dapat, ya. Apa ni, seorang pelajar medical, ya, orang Melayu di China, kan. Dia belajar di sana dan dia bagi tahu macam mana dia protect diri dia, ya. Dia punya defense mechanism tu, kan, dia bina lah, ya. Antaranya ialah dia kata vitamin C memang kena ambil lah sentiasa, ya. So kena ambil lah yang soluble tu, kan, yang 1000 mg tu, kan, ya. Tiap-tiap hari kena ambil lah, ya. Dan apa kita panggil, tekak jangan bagi kering, kan. Dan of course benda-benda tu, sebab kalau tubuh kita kuat, ya, kita boleh
Ya, itu sebagai defense mechanism lah, mekanisme untuk mempertahankan diri kita. Tapi kalau kita lemah, sayur pun tak makan. Ya, kalau tak makan sayur, juicing kena juicing. Ya, kena blend lah tu. Ya, peria katak kita katakan, beetroot, ya, chia seed, semua tu kena minum. Ya, kena, ya, air kunyit kan. Kunyit kena minum, jangan kunyit buat goreng ikan aja kita kata. Ya. Benda tu kita, dan benda tu bukan mahal sangat kita kata. Ya, kita boleh buat. Ya, untuk protection dalam keadaan macam ni kena buat dan kena biasakan. Ya, macam ustaz pun sayur tak suka sangat, sayur-sayur tertentu je lah, sayur-sayur mahal aja. Ya, ya, tapi brokoli boleh makan lah. Ya, tapi maksudnya jadi macam mana kan, macam tadilah ya, kita blend kalau benda-benda tu makan lah. Takkan pria katak nak makan macam tu tak boleh pergi ustaz. Ya, tapi kita blend kan, ya, campurkan dengan beetroot, jadi dia rasa tu tak adalah pahit sangat kan, campur dengan chia seed, ya, masukkan celery, ya, fennel apa semua, memang sedap lah dia. Ya, itu untuk kita, tapi kena rajin lah buat. Ya, okey, ramai orang rajin beli tapi tak rajin buat, ya, malas nak buat. Ya, so macam itulah. Ya, okey, seterusnya apa lagi? Jadi maknanya Nabi bagi tahu itu kampung, ya, seorang lelaki soleh, Yunus bin Matta. Adas kata, bagaimana kamu kenal? Dia pun tanya dah. Ya, Nabi kata, dia adalah saudaraku, dia seorang Nabi, aku juga seorang Nabi. Ya, jadi oleh kerana siapa ni tadi, Adas ni orang Nasrani, dia dah tahu akan ada Nabi selepas Nabi Isa. Ya, dan Nabi tersebut, Nabi itu berada di tanah Arab. Dia dah tahulah, ya, pasal dia tu Nasrani. Kalau dia ni orang Majusi, dia tak ada knowledge tu, dia tak tahu. Ya, tapi sebab dia Nasrani, agama langit, walaupun kitab Injil tu sudah diubah kan, dah ditukar tambah, tapi asas-asas kebenaran tentang Nabi tu masih ada. Adas terus mencium kepala, tangan dan kaki. Cuma kaki tu ustaz tak setujulah. Ya, tapi kepala tangan tu biasa. Ya, kepala memang orang Arab ni dicium kat dahi kadang-kadang. Ya, dan jangan terkejut, orang Arab kadang dicium kat bahu kita. Dulu ustaz pun tak tahu, ya, tak faham. Ya, pasal apa nak cium dahu? Pasal apa? Kita tak tahu. Rupanya Arab memang macam tu, dicium bahu. Ya, dicium kat bahu dia. Ya, dicium dekat, kalau dia suka sangat dengan kita, memang dia akan cium kita punya dahi lah. Ya, Arab tu macam tu. Ya, kadang naik lemah kita. Ya, dia adalah jambang besar kan, ya, dia peluk kita. Ya, macam tu. Tapi itu biasa orang Arab macam tu. Ya, jadi Adas terus cium tangan, kaki pasti Nabi tak akan benarkan. Ya, mungkin dia berusaha untuk mencium kaki Nabi, tapi Nabi tak akan benarkan. Peristiwa itu disaksikan oleh yang dua tokeh tadi. Siapa dia? Si Utbah dan Syaibah. Ya, lantas mereka berdua panggil Adam. Mereka tak sukalah, pergi bagi buah anggur cukup lah. Ya, yang pergi buat hubungan rapat dengan lelaki tadi buat apa? Ya, jadi dia panggil. Ya, tuan kebun kata, apa yang kamu buat? Ya, Adas kata, wahai tuan, tidak ada yang lebih baik di atas muka bumi melainkan lelaki tadi. Lelaki itu Rasul. Dia telah memberitahu aku sesuatu perkara yang tidak diketahui oleh sesiapa melainkan dia seorang Rasul. Maknanya, kalau dia bukan seorang Rasul, dia takkan tahu cerita Nabi Yunus. Ya, sebab dalam Quran Allah ada turunkan surah Yunus. Ya, ada cerita Nabi Yunus. Ya, ada cerita Nabi Yunus keluar daripada kampung dia. Ya, kemudian Allah uji dia, ditelan oleh ikan dalam surah Al-Anbiya. Jadi cerita-cerita tu cerita Mekah semua. Kebanyakan kisah-kisah dalam Quran, kebanyakannya adalah kisah-kisah di Mekah. Ya, maknanya surah-surah yang di Mekah memang, sebab tu surah Mekah, ya, walaupun dia pendek tapi ada juga yang panjang-panjang juga, tapi cerita tentang nabi-nabi dan rasul. Ya, cerita Nabi Nuh, ya, cerita Nabi Soleh, cerita Nabi Hud, ya, cerita Nabi Yunus. Jadi cerita-cerita itulah yang Nabi dapat daripada Quran. Ya, jadi dia telah memberitahu aku perkara yang tidak diketahui oleh seseorang pun, melainkan kalau dia tu seorang Nabi. Pasal Nabi dapat wahyu, sebab tu Nabi tahu. Ya, tuan kebun kata, jaga-jaga Adas, nanti dia memalingkan engkau daripada agamamu. Sebab Nabi Muhammad dakwah. Ya, Nabi Muhammad selalu dakwah, ajak orang masuk agama Islam. Agamamu lebih baik daripada agamanya. Ya, di mana dia nak larikan Adas ni daripada masuk agama Nabi Muhammad, agama Islam. Selesailah, itulah cerita dia. Ya, ada soalan apa-apa sebelum kita masuk cerita Qarnul Manazil? Ya, Qarnul Manazil, ada soalan? Ya, silakan. Daripada Mekah ialah Hasan bin Sabit.
Hasan bin Sabit daripada Mekah, Abdullah bin Rawahah daripada Al-Madinah. Ya. Apa tadi, apa Haji Yaakob? Nabi Arab tu, ya. Itu homework lah nak suruh perempuan, sebab Ustaz dah cerita dah masa bulan Ramadan, ya. Ramadan tahun lepas lah. Ya. Cerita tentang nabi-nabi Arab, ya. Sebab kita cerita dalam surah apa itu kita baca? Surah Hud kan? Surah Hud. Dalam surah Hud tu ada cerita 7 rasul. Ya, dalam surah Hud yang kita dah bincang masa tu lah Ramadan. Ya. Bermula daripada Nabi Nuh. Cerita surah Hud tu, kalau tuan-tuan ada simpan nota tu lagi, ya, ataupun tengok balik dia punya YouTube dia, Nabi Nuh yang pertama. Ya, Nabi Nuh bukan Arab. Lepas Nabi Nuh, Nabi siapa? Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi Hud tu lah Arab. Ya, Nabi Hud tu lah Nabi Arab. Ya. Kerana kalau kita nak tahu dia Arab, kita kena tengok lokasi. Macam tadi kan Ustaz sebut, ayah Ustaz berasal daripada Meru. Kita dah tahu Meru memang apa, Jawa lah, dah boleh agak dah kan. Ya, macam tu lah juga. Kalau kita kata Nabi Hud tu Arab, dia mesti berasal daripada semenanjung tanah Arab. Takkanlah kita kata dia berasal daripada Iraq, daripada, tak, itu bukan negara Arab, ya. Negara Arab sekarang ialah, dulu, ya. Jadi kalau kita tengok negara Arab, semenanjung tanah Arab, ya, negerinya, antara negeri awal orang Arab ni ialah di Yaman tu lah, Yaman. Cuba tengok Yaman tu. Yaman tu dekat mana duduk? Yaman tu berada di mana Yaman? Yalah, selatan mana? Tu apa tu? Itu apa nama tempat tu? Arab Saudi, Yaman, apa kita panggil Oman tu, dipanggil apa tu semua tempat tu? Semenanjung tanah Arab, semenanjung. Ya, dia panggil semenanjung tanah Arab, ya. Jaziratul Arab dia panggil, ya. Jaziratul Arab tu ialah semenanjung tanah Arab, ya. Jadi nabi-nabi yang Arab tadi mesti datang daripada situ, ya. Antaranya ialah Nabi Hud. Nabi Hud tu lah Nabi Arab yang pertama, ya. Tak ada nabi Arab sebelum tu. Nabi Hud yang pertama. Nabi Adam bukan Arab, ya. Nabi Idris keturunan Adam, dah tentu bukan Arab juga, ya. Nabi Nuh bukan juga, ya. Selepas zaman Nabi Nuh barulah manusia terbahagi kepada Arab, ya, Bani Israel dan seterusnya, ya. Barulah nanti itu dia punya asal usul dia lah. Jadi Arab tu berasal daripada keturunan anak Nabi Nuh. Ya, ada seorang anak Nabi Nuh yang selamat dalam banjir, nama dia Sam. Ya. Sam itulah datangnya masyarakat Arab tu. Maknanya Nabi Hud ni berasal daripada keturunan Sam tu. Sam, sin alif mim. Ya, orang putih panggil Sam lah, Sam. Ya, sebab tu kita panggil Semitic language. Semitic, S-E-M-I-T-I-C kan. Semitic language tu maknanya bahasa-bahasa yang datang daripada Sam, anak Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sama ada bahasa Hebrew daripada bahasa Arab, ya. Bahasa Ethiopian tu semua datang daripada Sam. Ya. Sebab anak Nabi Nuh yang selamat dalam banjir 3 orang. Sam, ya, Ham dan Yafis. Ada tiga dia, ya. Tu cerita tuan-tuan perempuan kalau rajin kena tengok, ya, YouTube yang ustaz punya tentang Stories of the Prophet, ya. Kisah-kisah para nabi dan rasul tu kebanyakannya ustaz dah bincangkan dalam tu lah, ya. Tengoklah YouTube, kan suka tengok YouTube tadi kan. Reader Digest kan tak baca, ya. Ya, majalah yang bagus-bagus lah, ya. Kena baca lah, ya. Sebab dia akan membantu kita untuk mengetahui, ya, perkara-perkara penting dalam agama ni. Okey, ya. Jadi Nabi Hud tu yang keempat, nabi yang keempat, ya, yang merupakan nabi pertama berbangsa Arab. Nabi Hud tu lah. Dan selepas Nabi Hud, nabi siapa? Lepas Nabi Hud, perempuan kena bagi nama lah kat ustaz. Ustaz nak panggil susah lah. Nabi siapa? Nuh kan dah sebut tadi, nombor 3. Ya, Nabi So. Kan belajar tajwid kan? Dia bukan sin, dia sod. Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh itu Arab, dia mesti duduk di negara Arab juga kan? Daripada mana negara Arab ni? Memanglah daripada sebelah tanah Arab lah pastilah, tapi daripada sebelah mana? Ya, Yaman sudah kan? Daripada negara mana tu kat situ? Ada Yaakob? Yalah, daripada Arab Saudi lah. Tu kat situ perempuan. Dia negara Arab ini je. Kan? Yaman, ya. Yaman.
Oman, Saudi Arabia. Ni saja ni, ya. Jordan tak masuk. Jordan ni negeri Syam. Jordan ni negeri Syam, ya. Jordan kan, Jordan Palestin tu, ya. 4 kan kita dah sebut kan. JC kan, LS, ya. Jordan, Palestin, ya. Ya, Lebanon dan Syria, ya. Ni 4 negara. Jadi 2 ni British ambil, ya, British. Yang 2 lagi ni apa ni, French, ya. Tapi semua ni dulu, semua ni adalah negeri Syam, ya, negeri Syam, ya. So itulah dia punya empat negeri dia, ya, sampai sekarang. Jadi Jordan bukan negara Arab. Ini cerita dulu, ya. Jangan tengok sekarang. Sekarang memanglah Jordan jadi negara Arab. Syria pun negara Arab, betul lah. Tapi mereka jadi negara Arab selepas, ya, pada zaman Sayyidina Umar. Ketika Umar membebaskan negeri Syam dan Baitul Maqdis. Sebab yang bebaskan Baitul Maqdis itu Sayyidina Umar. Bukanlah Umar yang pergi perang. Sebab Umar kan jadi khalifah, takkanlah khalifah nak pergi, tak boleh lah. Jadi yang pergi tu Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Muaz bin Jabal. Ni sahabat-sahabat Nabi. Yang kuburnya kebanyakannya duduk di situ lah. Jadi JPLS, ya. Jadi Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Ustaz, macam tu, ya. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Maknanya apa ni, Palestin tu bersempadan dengan tiga-tiga. Sempadan dengan Syria, sempadan dengan Lebanon dan sempadan dengan Jordan, ya. Palestin tu yang tengah lah, kira tengah-tengah, ya. Dan Palestin tu tempat laluan. Sebab tu orang daripada Iran dan Iraq nak pergi Mesir, dia kena lalu Palestin, ya. Orang Mesir nak pergi ke Iraq dan Iran, kena lalu Palestin. Palestin tu duduk tengah-tengah, ya. Dia anggap macam di apa kita panggil, ya, dia punya jantung dia lah, ya. Jantung negeri Syam tu duduk Palestin, kerana ada pula Masjid Aqsa kat situ, ya. Sebab tu dia mulia, ya. Allazi barakna haulahu, ya, yang kami berkati sekelilingnya. Kalau sekelilingnya pun dah mulia, tempat tu lagi mulia lah, ya. Itu kaedah dia. Jadi JPLS, ingatlah, ya, yang ustaz buat formula mudah dia, ya. Jangan pergilah sayang, ya. Hafal lah. Jangan pergilah sayang. Jangan lupalah, ya, tolonglah, ya. Jangan pergilah sayang. J tu Jordan, P Palestin, ya. Kemudian L tu Lebanon kan, ya. S tu Syria. Jadi ingatlah, jangan pergilah sayang, ya. Jangan pernah lupa saya, boleh, tak ada hal, ya. Jangan tak lupa, ya. Ikutlah macam mana pun. Itu ustaz punya formula, ya. Kalau nak kata jangan pernah lupa saya, ya. Pun boleh juga, asalkan ingat sajalah. Okey, ya. Ataupun nak letak Jabatan Parit dan Longkang Selangor pun boleh juga. Sebab yang penting kita ingat. Sudahlah kan, kita ingat saja, ya. Yang penting kita ingat. Sebab dia kena pakai macam tu kan. Macam ustaz ajar anak-anak Nabi kan, 4 anak Nabi kan, Zruf kan, ZRUF, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tu untuk kita mudah ingat je lah, ya. Nabi-Nabi dan Rasul 25 tu Ustaz tengah mikir macam mana nak bagi tuan-tuan dan puan-puan ingat ni. 25 Nabi dan Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh kan, Ibrahim, Lut, Ismail tu macam mana nak bagi. Okay, kalau nanti Datuk, kalau kan masa dah banyak sekarang kan, ya. Sejak pencen masa dah banyak lah, ya. Jadi koklah Datuk terfikir-fikir macam mana nak bagi ingat. Kita ingat 10 dulu pun okey, ya. 10 dulu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Mana ingat, buat tak ingat lagi kan, ya. Jadi apa tadi, ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibrahim, Lut. Lepas Lut siapa? Ismail. Lepas tu Ishak kan. Lepas tu Yaqub. Ya, 10 lah tu. Ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat 10 dulu. Ya. Kalau nak cukupkan pemain bola 11. Ya. Y juga, ya. Tapi ni Yaqub. Ya. Ini Yusuf, anak dia, ya. Yang ini ialah Ishak kan. Yang ni Ismail, Nabi Lut, Ibrahim, ya. Kemudian apa? Soleh, ya. Hud, Nuh, ini Idris,
depan tu. Macam mana nak ingat tu? Datuk silakan ya. Fikirlah macam mana. Ya. AIN tu ambil depan-depan ya kan. AIN. Ya. Nak buat English pun boleh, nak buat bahasa Melayu pun boleh. Jangan ingat saja. Tapi kalau pemain bola kena ingatlah ya. Pemain ayam tambatan striker nombor 10 lah. Yaakob ya. Yaakob nombor 10. Ya. Yaakob nombor 10. Ingatlah Adam memang tak lupa lah kan. Adam Idris ya. Adam Idris Nuhud Soleh. Ada orang buat lagu boleh je ya. Pun boleh tak ada hal. Tapi macam tadilah ya. Lagu ni pun bergantung lah. Ada orang lagu rancak, ada orang keroncong ya, terserah ya. Asalkan boleh. Macam lagu Raihan tu kan, Raihan kan ya. Adam Idris Nuhud Soleh kan, Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaqub Yusuf Ayub. Tu kalau dah hafal tak ada hal lah, boleh aja ya. Okey, fikirkanlah ya, supaya kita boleh ingat. Sebab bila kita ingat nama Nabi dan Rasul, bila ustaz cerita, tuan-tuan dah boleh agak, oh ni selepas ni. Nanti kalau tidak tertukar. Sebagai contoh, selalu orang tertukar bila ustaz tanya, antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa, siapa dulu? Nabi Sulaiman dulu ke Musa dulu? Sulaiman dulu kan? Ya, nampak? Sulaiman dulu. Dan jawapannya salah. Pasti salah. Ya, mana boleh Nabi Sulaiman dulu? Nabi Musa lah dulu. Nampak tak? Bila kita tak hafal, ini baru 10, 11 kan? Tak masuk lagi Musa. Ya, nampak tak? Ya, kita akan tertukar nanti. Kita tak tahu cerita siapa kita panggil Musa dengan Khidir tu masa bila? Masa di Mesir lagi ke, ataupun dah pindah ke apa kita panggil ya, ke apa Semenanjung Sinai ke, ataupun di mana? Kita tak tahu cerita. Nabi Sulaiman zaman bila? Adakah kerajaan tu dah ada kemudian jatuh, kemudian baru Nabi Musa pindah ke Mesir, atau bagaimana? Tonton tak akan dapat nanti ya. Sebab tu cerita tu kita kena tahu kisah dia. Sebab kalau tidak nanti kita akan tertukar-tukar ya. Dia akan mengelirukan kita. Percayalah ya. Sebab tu kalau dalam kelas sirah sifir 25 kena hafal. Ya. Dan orang yang tidak menghafal sifir 25 dia akan menghadapi masalah nanti. Usahakanlah ya, baik hook baik keruk, cubalah. Ya, sama ada nak tulis atas kertas, rendam kertas dia, minum ya, ataupun terserahlah. Asalkan ingat saja ya. Okey. Kita mula dengan 10 dulu. Bulan depan ustaz akan tanya ya. Ustaz akan tanya, kalau tak dapat sila berdiri atas bangku ya. Ustaz tak peduli ya. Bekas pengarah ke, bekas CEO ke ya. Bekas Datuk Bandar ke, ustaz tak peduli ya. Sebab ustaz rasa tahun ni ustaz kena apa kita panggil ya. Kena keras sikit tahun ni. Sebab ustaz dah terlalu memanjakan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dah muak dah tuan-tuan dan puan-puan ni, dah muak sangat dah ya, tak boleh lagi dah ya. Ustaz kena tukar sikit ya. Okey ya. Balik pada cerita kita Qarnul Manazil. Bukan Korni ya, Qarnul. QARN ada AL. Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, bukan Korni. Peristiwa Qarnul Manazil. Doa buat warga Taif, bukan ta. Ya. Jadi kalau T tu dia ada titik bawah, dia dotted T kita panggil. Dotted T tu ialah ta. Ya, T. Kalau T tu ta. Tapi kalau T ada titik bawah, dia panggil ta. Itu memang dia punya transliterasi dia. International punya ya. Jadi Taif. Macam Soleh tadi kan, dia bukan sa. Ya. Rasulullah meninggalkan Taif dengan hati yang sedih. Memanglah ya, dakwah Nabi ditolak. Ya. Seruannya kepada ajaran Islam ditolak, bahkan diiringi dengan lontaran batu dan maki hamun. Bila Nabi sampai di suatu tempat bernama Qarnul Manazil, Qarnul Manazil ni adalah tempat mikot. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Taif, kalau macam ustaz bawa jamaah pergi Taif, balik kita akan singgah di Qarnul Manazil. Kita akan mikot di situ. Mana kita akan mandi. Tempat dia macam di Bir Ali juga. Ya. Dan tempat dia lebih apa kita panggil, kalau macam Bir Ali tu ramai sangat orang, congested. Tapi kalau Qarnul Manazil tak ramai. Ada tapi tak ramai. Kalau kita tak bawa peralatan pun boleh beli kat situ. Dia dijual semua. Ya, tali pinggang, kain ihram, semua ada. Selipar Jepun, selipar Korea, selipar habis semua ada kat situ jual. Jangan bimbang, semua ada. Ya, dia kata saya tak bawa bang, tak apa, boleh beli saja. Ya, mandi siap sembahyang sunat apa semua, naik bas kita pun niat ihram dalam bas, dan kita pun bertolak labbaik Allahumma labbaik. Ya, sampailah ke Mekah, kita letak barang-barang dekat hotel dan kita boleh mulakan tawaf sampai selesai ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat umrah pakai ni tadi ya, macam itulah
Ya, maknanya kita dah selesai mula-mula tadi kan. Kita dah datang kali pertama kan dah umrah selesai. Jadi kalau nak buat umrah lagi yang macam ya Rasulullah tunjuk, kita pergi Taif. Ya, jadi kena minta tuan-tuan punya operator untuk buat lah. Bukan kita yang kena buat sendiri, ya. Kalau kita pergi umrah, wadak. Tawaf wadak sebelum nak keluar lah. Nak keluar kena buat wadak dulu. Pergi Taif dulu, on the way balik singgah Qurna Manazil, pakai ihram, masuk balik tak payahlah buat tawaf kudum sebab kita buat umrah. Tak singgah Qurna Manazil. Dia ikut jalan lain kot. Betul lah, memang sebab dia keluar dua marhalah. Pasal itu memang buku tabung haji pun tulis. Yalah. Kena tanya dia lah. Kena tanya dia lah. Ustaz tak tahulah kan sebab dah pergi dengan dia. Kena tanya dia. Ustaz tak tahu. Ustaz tak boleh apa kita panggil ya, tak boleh jawab lah bagi pihak dia, tak boleh, kena tanya dia lah. Pasal dia yang bawa. Ya. Sebab tu kalau keluar saja daripada, kalau pergi Taif saja daripada Mekah, memang lebih pada 2 marhalah. Lebih pada 2 marhalah, memang kaedah dia kita kena tawaf wadak. Maksudnya, okey, Ustaz bagi satu senario lagi. Bila kita balik, kita singgah Qurna Manazil, bukan semua orang nak buat umrah. Bukan semua orang nak buat umrah kan? Ya. Sepatutnya buat umrah. Tapi bagi siapa yang tak nak buat umrah, ya pasal dia dah buat umrah kan? Yang kali ni bila dia masuk ke Mekah, dia kena tawaf kudum. Kena tawaf kudum sebab seperti mana keluar kena wadak by right bukan? Keluar kena wadak, balik takkan tak ada kat tawaf kudum. Sebab kita datang daripada luar Mekah. Lebih pada 2 marhalah. Ya. Jadi bila masuk, sebab apa? Sebab ni cerita Qurna Manazil ni Nabi tawaf kudum. Ni cerita ni tawaf. Sebab tu Ustaz kata, kalau kita belajar sirah kita akan tahu macam mana nak buat. Minta maaf Ustaz kata ya, ramai orang dia tak ambil peduli. Ini hukum, ini bukan main-main ni. Ya, sebab tu bila kita balik, kalau kita nak buat nak ihram, nak buat umrah silakan, tapi kita tak boleh paksa lah semua jamaah kan. Jadi kalau Ustaz akan beritahu, okey tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak buat umrah, mari kita sama-sama kan. Siapa yang tak nak buat umrah tak boleh paksa. Tapi bila sampai saja di Mekah, ya, dia kena tawaf kudum, kena buat. Ya, sebab apa? Sebab itu memang adabnya macam tu. Dengan Kaabah ni keluar pun beradab, masuk pun sebab Nabi buat. Ya. Sebab zaman Nabi, nanti orang tanya, pasal apa Nabi tak buat umrah? Pasal umrah belum diwajibkan. Kita kena ingat, ni peristiwa ni di Mekah ke Madinah ni? Ni Mekah. Nabi belum hijrah. Ya. Bila umrah diwajibkan? Tahun yang ke-6 nanti. Dah 6 tahun Nabi pindah, itu dalam jilid 2 kita akan baca nanti. Ya. Tahun apa ni, dah 6 tahun hijrah, baru Nabi dapat perintah buat umrah. Umrah first time. Tahun yang ke-6. Mana ni kat Mekah? Belum ada. Sebab tu Nabi tak buat umrah. Ya. Adakah Nabi buat haji sebelum diperintah? Tak, Nabi tak buat haji. Ya. Bila Nabi buat haji? Tahun yang ke-10 nanti. Ya. Jadi maksudnya umrah dengan haji ni adalah antara ibadah yang dah hujung-hujung. Ya, sebelum Nabi wafat. Ya. So itu ceritanya. Jadi kena cek balik dengan ustaz tu lah. Ya, dia bertanggungjawab sebab bila kita bawa orang, kalau ustaz bawa orang, ustaz bertanggungjawab. Ya, kalau dalam flight balik orang tidur tak sembahyang subuh, ustaz bertanggungjawab. Sebab tu ustaz akan kejut. Pergi tanyalah siapa pun pergi dengan ustaz, mesti ustaz akan kejut dia. Kalau ustaz tak kejut dia, ustaz kejutkan isteri dia. Tak payahlah kejut dua-dua kan. Kejut satu sudahlah, ya. Ataupun kalau dia bawa anak macam Kak Aisyah bawa anak, ustaz kejutkan anak dia mungkin, ya. Jadi maksudnya mana-mana jamaah yang tu sebab orang tak sembahyang subuh, ya. Ustaz sebagai mutawif, ustaz sebagai orang yang bawa, itu tanggungjawab ustaz lah, kena bagi tahu okey dah masuk waktu sila, ya, dan tak boleh buang-buang masa. Pasal bila on the way balik daripada sebelah barat kan, kita nak balik memang subuh tu sekejap je, kadang-kadang dalam 40 minit kan, lebih kurang 40 minit je. Kalau kita lambat baru nak bertegih-tegih, baru nak buang air, memang terang lah kita kata, ya. So nak kena ready. Ya, so kita dah agak lah, ya.
So maknanya 1.5 jam mungkin ataupun 2 jam selepas kita bertolak, macam baru ni kita pergi apa kan, aman kan, dalam 1.5 jam kita dah tahu dah memang subuh akan masuk. Lepas subuh tu nak tidur lah, tak ada hal. Sebab apa? Sebab subuh tu memang in a split second aja. Dia kalau kita lambat sikit memang terang. Dia kata senang je ustaz, dia kata tutup je apa ni tu nampak gelap, mana boleh. Waktu dah masuk dah, dia kata gelap lagi ustaz. Memanglah, cuba angkat apa ni apa kan. So itulah ceritanya, boleh okey. Jadi Nabi, kita tahu Nabi bila sampai di satu tempat nama Qarnul Manazil, tiba-tiba Rasulullah melihat segumpal awan menaunginya, dan Jibril pun muncul. Jibril datang, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu serta tindak balas mereka. Jadi Allah ni basirun, maha melihat apa yang orang buat ke Nabi. Allah mengutuskan kepadamu malaikat penjaga bukit. Ni kita tak pernah dengar masa belajar dulu sekolah, tak pernah dengar malaikat jaga bukit ni. Yang kita tahu malaikat jaga neraka, jaga syurga, tiup sangkakala, menurunkan hujan, mungkar nakir. Tak pernah dengar pula malaikat penjaga bukit. Ini apa kita panggil, ini position ni baru create ke kita kata, jawatan baru ni rasanya, tak, sebenarnya malaikat ni banyak, malaikat ni lebih banyak daripada apa kita panggil, daripada apa ni pasir di pantai. Sebab malaikat dia tidak ada jantan betina, itu makhluk Allah yang tidak ada jantan betina. Oleh kerana tak ada jantan betina, malaikat dia tak ada, dia tak kahwin, tak ada anak dan sebagainya. Sebab itu Allah cipta dia ramai, dan malaikat tak mati, melainkan setelah ditiup sangkakala baru mati. Ada pernah dengar malaikat meninggal? Tak pernah dengar. Tapi kalau jin syaitan boleh dibunuh tak? Boleh. Jin boleh mati tak? Boleh. Syaitan boleh, dan syaitan jin mereka ni ada isteri, ada pasangan, macam manusia, cuma syaitan yang lawan Allah, jin secara umum dia muslim, jin tu muslim, kalau dia jahat dia jadi syaitan. Siapa yang kata? Suratul Kahfi ada, dalam Suratul Kahfi ada cerita, bila Allah perintah apa ni Adam, bila Allah perintah malaikat untuk sujud pada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin, adalah iblis itu daripada jin. Maknanya iblis syaitan daripada jin. Tapi bila dia jahat, dia melawan perintah Allah, automatik dia akan jadi syaitan ataupun iblis. Itu Suratul Kahfi cerita. Kita duk baca selalu kan, baca terjemahan dia, jangan baca saja, baca terjemahan. Tapi kalau dia tak jahat, dia kekal sebagai jin. Sebab tu jin muslim, jin solat macam kita. Kejap lagi kita akan baca cerita surah jin. Ketika Nabi solat malam, solat tahajud lah, solat malam, pada ketika itu ada jin yang mendengar Nabi solat, Nabi baca, kemudian Allah turunkan surah jin, baru Nabi tahu rupa-rupanya ada jin yang memerhatikan Nabi. Maksudnya Nabi tak tahu ada jin yang dengar, sebab jin duduk dalam dunia dia, dunia alam jin dengan alam manusia mana sama, sebab tu para ulama menolak kemungkinan jin berkahwin dengan manusia. Dia kata tak boleh, pasal jin, melainkan jin Samsudin satu sajalah kita kata, jin lain tak boleh, sebab kalau tidak susah nanti tau. Okey, katalah ada seorang perempuan dia mengandung, nanti orang pun tangkap, dia kata ni kan, dia kata tak, saya kahwin lah, dia kata jabatan agama bila kahwin, tak ada surat apa semua sebagainya, suami saya jin, dia kata, maksudnya dia akan menyebabkan nasab manusia ni bercelaru nanti. Sebab tu para ulama banyak menyebut tidak apa kita panggil, tidak munasabah, manusia berkahwin dengan jin. Walaupun ada yang kata boleh, tapi berasal pada Nabi, para sahabat, kita tak pernah dengar lagi. Nabi dakwah kepada golongan jin tu ada. Ni kejap lagi ni ada, ada cerita dia. Okey, di hujung perbincangan kita, rupanya ada malaikat penjaga bukit. Dia panggil Malakul Jabal. Jabal kan bukit, Malakul Jabal. Jadi selama ni yang orang duk kata, Puteri Santubong, Puteri Sajinjang tu penjaga gunung negeri Sarawak, mana bohong tuan-tuan. Tu bohong tu semuanya. Kerana yang menjaga bukit bukan Puteri Santubong, Puteri Sajinjang ni, malaikat. Selama ni kita dah ditipu punya, tak ada punya, bohong je tuan-tuan, Gunung Merapi lah ada apa, tak, semua tu malaikat yang jaga. Dan malaikat ini dipanggil oleh dibawa oleh Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata apa? Wahai Muhammad, apa yang engkau mahu? Kalau engkau mahu
kalau engkau mahu, aku akan hempaskan dua bukit di Mekah. Di Mekah ada bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tu yang istana duduk atas tu sekarang, sebelah tempat sa'i Mas'ah, sebelah tempat sa'i kan ada bukit, kan atas tu ada apa kan. Kalau tuan-tuan duduk kat Sofwa, Sofwa Tower kan, Sofwa Tower sebelah tu je lah, nampak lah Okey. Satu lagi ialah Jabal Qayqan. Ustaz tak pasti kat mana dia punya kedudukan, tapi di Mekah juga. Jadi dua-dua bukit di Mekah ni, malaikat penjaga bukit tadi nak angkut, nak hempapkan kepada orang-orang Taif. Jadi maknanya apa kita panggil malaikat ni boleh buat. Rasulullah kata, bahkan aku mengharapkan agar lahir dari keturunan mereka satu generasi yang menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Maknanya inilah sikap Rasulullah yang kita kena belajar, sikap memberi maaf. Kalau macam kita ni baru kena pukul ni tuan-tuan, baru kena pukul lebam-lebam muka kan. Tiba-tiba datang bouncer datang tuan-tuan. Dia kata, ustaz kenal, saya pun datang kelas sirah, dia kata saya pernah datang 2 kali kelas sirah ustaz. Sekarang saya dah jadi bouncer dah dekat Bukit Bintang. Dia kata, siapa pukul ustaz je, bagi tahu saya, biar saya pukul dia balik. Kalau kita kata tafaddal aja lah, kalau kita tafaddal lah tuan-tuan kan. Tapi Nabi tidak begitu. Sebab tu ustaz kata Nabi ni hebat tuan-tuan. Nabi ni kerana sikap pemaaf baginda. Orang yang terajang, orang yang yang jerut Nabi di leher Nabi, orang yang pijak Nabi di leher ketika Nabi sedang solat sujud di Kaabah, semua Nabi maafkan tuan-tuan. Itu hebat Rasulullah ni. Sebab tu kalau zaman kita ni ada orang yang kena tuduh, yang kena apa semua sebagainya, tiba-tiba orang yang tuduh tu minta maaf, dia boleh bagi maaf. Hebat tuan-tuan. Itu manusia berjiwa besar nama dia. Macam Pak Hamka, walaupun dia dipenjarakan tahanan rumah oleh Soekarno, tetapi bila Presiden Soekarno meninggal, siapa yang menyembahyangkan jenazah dia tuan-tuan? Siapa yang mengimamkan? Pak Hamka. Itu hebat tuan-tuan. So itulah pelajaran yang kita boleh belajar. Bawah tu ujung sekali tuan-tuan tengok perjalanan Rasulullah ke Taif, Nabi pakai 2 jalan, jalan bawah dan jalan atas. Sebab tu Ustaz nak tanya tadi, adakah Ustaz tadi bawa pergi naik bas ke naik JMC? Tak, kadang JMC. Kalau Ustaz pergi, Ustaz naik JMC, naik bas. Kalau naik bas patutnya jumpa Qaunul Manazil tu. Pasal Qaunul Manazil tu dia tepi jalan besar. Kalau kita naik JMC, kita akan ikut jalan lain. Kita akan ikut jalan yang macam tu sikit. Dia tak boleh pakai bas. Pasal tapi kalau dah pergi naik JMC, macam mana balik nak naik bas? Pergi naik JMC. Daripada Mekah naik apa? Yalah, daripada Mekah pergi tempat kabel naik apa? Bas yang sama lah. Kalau dah pergi naik JMC, naik kabel, lepas tu balik nak naik bas datang dari mana kan? Mesti bas tu daripada Mekah. Jadi kalau kita pergi naik bas sampai kabel tu, naik kabel, nanti balik bas yang sama lah juga. Jadi bas yang sama. Ini kalau pergi naik JMC, macam mana balik nak naik bas? Takkan kita nak sewa bas lain kan? Jadi Nabi daripada Mekah ikut jalan bawah. Cuba tengok, ikut jalan bawah. Nabi ikut jalan bawah sampai ke Taif, baru Nabi naik jalan atas. Jalan atas tu yang putus-putus tu. Cuba tengok dalam buku tuan-tuan, puan-puan. Tuan-tuan puan-puan bukan semua ada buku je. Ramai yang tak ada buku ni. Nak tahu je siapa tak ada buku. Ramai ni. Ini apa ni? Intake baru ke? Ini yang masuk pintu belakang ke ni? Pasal apa tuan-tuan ketawa? Pasal biasa, tak ada apa pun. Itulah. Tidak melalui unit pusat universiti kan? Itu masalah dia tuan-tuan. Kena masuk ikut UPU. Mana tak isi borang lah ni? Pasal ini mesti pakai kabel, ada kena menteri ke kan? Apa dia? Okey. Jadi maknanya, okey, tengok tak apa. Sebab buku di pasaran tak ada lah ni. Memang tak ada dah. Ustaz dah keliling cari dah. Semualah ceruk rantau mana, ceruk tokon apa semua habis dah Ustaz cari semua. Tak ada jumpa. Ada. Tapi tak banyak lah kan. Mungkin ada 1-2. Kat mana tadi? Menerwa jalan Tukar Abdul Rahman. Menewa yang mana? Menewa ada 2 tau. Satu menewa depan pada Insaf. Insaf tu restoran. Satu lagi menewa dekat Sogo. Menewa ada 2. Tuan-tuan perempuan pun tak tahu kan? Dekat mana?
Dekat Insaf tu, depan Insaf tu. Carilah ya. Sebab dia punya publisher dah tak ada publish yang ni. Belum ada lagi ya. Dah lama setahun lebih dah. Okey, Ustaz nak bagi tahu saja di hujung. Tuan-tuan tengok di sebelah atas Taif ada nama tempat As-Sailul Kabir. As-Sail Al-Kabir. Cuba tengok. Nampak tak? Sebelah kanan. Dekat peta tu. Dekat peta kan ada tulis As-Sailul Kabir. Nampak tak As-Sailul Kabir? Okey. As-Sailul Kabir tu ialah nama baru bagi Qarnul Manazil. Itulah dia. Memanglah pasal dah ramai orang tanya dah. Dia kata tak nampak Ustaz Qarnul Manazil. Memang tak nampak pasal tak ada tulis kat situ. Dia dah tukar nama. Nama dia ialah Sailul Kabir, ya. Kena buat homework tuan-tuan. Sebab tu nak pergi umrah kena buat homework, ya. Mungkin tuan-tuan tak buat, operator tu lah kena buat, ya. Sebab kalau ustaz lah akan study semua benda-benda ni. Sebab kita nak cerita pada jamaah, ya. Jangan kita mana ni Sailul Kabir, ustaz kata Qarnul Manazil, dah tulis lain lah nama tempat tu, ya. Tapi tetap, ya, tetap juga tempat yang sama. Macam Hudaibiyah kan, Hudaibiyah, ya. Orang tak panggil Hudaibiyah, ya. Orang dah panggil lain lah, ya. Dia panggil Syumaisi. Kalau tak percaya pergi Masjid Hudaibiyah tu, ada tak tulis situ Masjid Hudaibiyah? Tak ada. Namanya Syumaisi. Itu nama baru dia. Saudi dah tukar dah nama dia. Ya. Sebab itu Qarnul Manazil juga telah ditukar, tapi orang tahulah nama tu Qarnul Manazil. Ya, macam orang kata perang besar kan, perang besar tu orang tahulah perang besar tu apa? Putrajaya. Orang tahulah ya. Tapi kalau orang yang baru dia tak tahulah kan. So itulah cerita dia. Okey, selesailah perbincangan kita untuk hari ni. Selesai muka surat 131. Mana akan datang kita masuk terus. Ini cerita tentang apa ni, rombongan daripada nasibin. Ni adalah golongan jin. Ya, nanti Allah turunkan surah jin ayat 1 dan ayat 2, cerita tentang bagaimana jin beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan apa? Tak ada